Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Dan kepada yang baru, selamat datang, admin ucapkan. Dan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, kepada umat Islam di seluruh Malaysia. Saudara dan puan yang amat dihormati, baru-baru ini kita mendengar pemimpin UMNO yang menggelar pemimpin DAP ataupun menteri DAP, menggelar menteri DAP tersebut bodoh. Dikongsikan daripada Syahabuddin Husin. Seperti yang kita tahu, berita baru-baru ini, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh selar menteri DAP ataupun berkata menteri DAP sebagai bodoh. Ini pasti satu lagi isu hangat di antara UMNO dan DAP. Tapi kita berharaplah kalau perkara ini akan menyebabkan UMNO tidak lagi bengam. Kalau orang Sabah cakap tidak lagi bengam dengan DAP. Adakah UMNO akan keluar daripada kerajaan, keluar daripada PHBN, kerajaan gabungan ini, ataupun DAP pula yang keluar daripada kerajaan kerana tak mahu bersama-sama dengan UMNO. Ada yang kata UMNO dan DAP tidak boleh bergabung. Namun, sudah setahun lebih kita dapat lihat kerajaan masih bertahan. Nah, persoalannya, sampai bila lagi? Seperti tajuk daripada Syahabuddin Husin, pemimpin UMNO panggil menteri DAP bodoh. Berapa lama hubungan dua parti itu mampu bertahan? Soal Syahabuddin Husin. Kepada YB, Menteri Ngah Korming yang kurang bijaksana, ekonomi negara jadi teruk. Sebab ada menteri yang macam kamu bodoh. Tulis Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh di laman Facebooknya. Semalam Ngah Korming membuat hantaran di X mengatakan bahawa pekerja tempatan sedang menanggung sengsara akibat boikot yang dimainkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jangan sekali masuk dalam perangkap penghasut. Negara kita memerlukan usaha semua pihak untuk membangunkan ekonomi negara, kata Nakormi. Beliau turut memaknai kesiapan tangkapan skrin daripada laporan media Cina dalam kesiapan tersebut. Saudara-saudara, persoalannya selepas Akmal yang baru-baru ini menjadi watak utama di dalam isu stalking tertera kalimah Allah baru-baru ini. Dan yang terkini pula Akmal menyebut Menteri DAP sebagai bodoh. Apakah tindakan yang bakal diterima oleh Akmal? Adakah beliau boleh disaman? Adakah disiasat lagi sehingga beliau boleh ditangkap ataupun ditahan? Nah, ini menjadi persoalan. Di dalam perkongsian daripada Syahabuddin Husin juga berkata, permusuhan antara pemimpin parti adalah perkara biasa. Malah berbalah sesama sendiri di dalam parti yang sama juga bukanlah perkara luar biasa. Juga bukan tak biasa pemimpin parti yang bersama dalam membentuk kerajaan saling berbeza pendapat sesama sendiri. Sudah banyak contoh dan ia telah berlaku sebelum ini. Tetapi berbalah dan berbeza pendapat antara pemimpin sehingga memanggil bodoh boleh dikata hampir tidak pernah berlaku. Kebanyakan pemimpin selalunya mengelak untuk menggunakan perkataan bodoh kerana dianggap perkataan yang kurang sopan serta kasar. Biasanya orang menggantikan perkataan bodoh itu dengan perkataan kurang cerdik untuk kelihatan lebih sopan dan tidak menyinggung perasaan lawan. Biasanya orang menggantikan. Dr. Akmal juga terlihat tiada apa-apa yang berubah dalam dirinya, meskipun telah dipanggil menghadap yang di Pertuan Agong baru-baru ini. Ini adalah pertama kali UMNO dan DAP saling bekerja sama. Tetapi DAP sudah pernah bekerja sama dengan pelbagai parti seperti Bersatu dan PAS. Meskipun ketika wujud kerjasama antara Bersatu, PAS dan DAP kerap juga berlaku perbalahan, namun tidak pernah sampai terkeluar perkataan bodoh oleh mana-mana pemimpinnya. Sebaliknya dengan DAP, sementara UMNO telah berpuluh tahun berbalah dengan parti itu, apabila sudah berkawan,
apabila sudah berkawan hanya setelah 15 bulan. Tempo dilalui nampaknya kecenderungan untuk bergaduh lebih tinggi. Berapa lamakah persahabatan yang terjalin antara UMNO dan DAP sekarang mampu dipertahankan? Apakah semua ini petunjuk UMNO dan DAP bakal berpisah semula? Itulah persoalan yang dilontarkan oleh Syahbudin Husin, dan saya rasa itu menjadi persoalan kita juga. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Saudara-saudara, kepada yang baru di dalam channel ini, admin ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kepada yang menyambut Hari Raya Idul Fitri, admin ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Nah, saudara-saudara, baru-baru ini kita sudah mengetahui bahwa pemimpin UMNO dan DAP yang sudah menghadap Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, ini adalah berkaitan dengan isu stalking tertera kalimah Allah. Bahkan baru-baru ini kita digemparkan dengan isu kalimah Allah yang seringkali beberapa kali dimainkan dan beberapa kali kita mendengar berita berkaitan dengan ini. Sudah pasti ada susulan berita isu stalking tertera kalimah Allah ini. Akhirnya ada yang menyeru untuk kemat diboikot. Bahkan pengasas kemat juga telah menghadap Yang di-Pertuan Agong. Namun apa berita susulan selepas itu? Seperti yang kita tahu, Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, yang menjadi watak utama di dalam isu stalking tertera kalimah Allah ini. Maksud saya menjadi watak utama bukanlah watak yang tidak baik, namun kita dapat lihat perjuangan Dr. Akmal Saleh. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, akhirnya selepas pemimpin UMNO dan DAP menghadap Yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan isu ini, tiba-tibalah pula saya mendengar ataupun saya mendapat maklumat, saya melihat Dr. Akmal Saleh pula yang membuat laporan polis. Wow. Kali ini Akmal Saleh pula yang membuat laporan polis. Seperti yang kita tahu, Dr. Akmal Saleh disiasat berkaitan dengan isu ini. Namun kali ini kita mendengar pula pemuda UMNO akan lapor polis. Kenyataan amat keterlaluan di media sosial. Pemuda UMNO akan buat laporan berkenaan kenyataan dikatakan coba memfitnah, seolah-olah Agong tidak meletakkan agama di tempat pertama. Pemuda UMNO akan buat laporan polis malam ini berkenaan suatu catatan di media sosial yang dianggap sebagai penghinaan pada institusi raja. Ketua Pemuda Dr. Akmal Saleh berkata, kenyataan pengguna terbabit amat keterlaluan apabila cuba memfitnah seolah-olah Agong tidak meletakkan agama di tempat pertama. Ini adalah satu penghinaan pada institusi raja selaku ketua umat Islam, katanya di Facebook. Akmal turut memuat naik gambar catatan yang diperkatakan itu. Saya telah meminta kepimpinan pemuda UMNO Johor untuk membuat laporan polis atas tuduhan melampau yang telah dilemparkan oleh individu ini, katanya. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu lagi kejutan kepada Istana Negara. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, akan lapor polis kenyataan amat keterlaluan di media sosial. Juga menyebut laporan berkenaan. Kenyataan dikatakan cuba memfitnah seolah-olah Agong tidak meletakkan agama di tempat pertama. Nah, saudara-saudara kita, rakyat Malaysia, kita janganlah coba membuat keputusan sendiri. Lalu kita post di media sosial dengan begitu saja. Itu adalah satu perkara yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, apapun kita harap penyelesaian yang baik akan dapat ditemukan. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.